Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sekarang ni diuji dengan ujian yang agak besar, namun ia bukanlah satu jalan ataupun ia bukanlah satu pintu untuk kita berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada hari ini, seperti makluman anda semua, setiap hari Isnin kuliah duha saya di Masjid Ma'ruf, kita akan mensyarahkan tentang kitab Al-Adhkar. Al-Adhkar oleh Imam, yang buku yang dikompilkan, hadis-hadis yang dikompilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan pada kali ini, bab ini adalah kitab pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala banyak menurunkan ayat, ataupun dalam Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat tentang memuji Allah Subhanahu wa taala. Antara firman Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud, iaitu orang-orang yang solat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi di dalam surah At-Taha, tadi surah Al-Hijr ayat 98, dan ni ayat yang lain, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Surah Taha 130. Allah Subhanahu Taala juga berfirman dalam surah At-Tur, wasabbih bihamdi rabbika hina taqumu. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri. Dan lagi satu surah yang saya rasa semua hafal, surah An-Nasr. Allah Subhanahu Taala berfirman, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohonlah ampunan kepadanya, sesungguhnya dia adalah maha penerima taubat. Tuan-tuan, muka surat 193 pada kali ini kita akan membaca kitab Al-Adhkar. Qala al-muallif rahimahullah, penulis menuliskan bahawa dalam kitab ni ulama berpendapat bahawa dianjurkan memulai dengan ucapan Alhamdulillah bagi setiap orang yang menulis, belajar, mengajar, berkhutbah, meminang dan sebelum melaksanakan hal-hal yang penting dalam perkara yang baik. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, aku suka apabila seseorang mengawali khutbah dengan dan segala perkara yang diinginkannya dengan pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala serta berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, apa sahaja yang kita buat di dunia ini ataupun segala perkara yang baik, kita disuruh ataupun disunnahkan untuk mengucapkan Alhamdulillah, iaitu pujian kepada Allah SWT. Antara sunnah ialah waktu kita bangun tidur. Waktu kita bangun daripada tidur, tuan-tuan dan perempuan semua yang menonton, saya nak tanya, apakah perkara yang pertama kali kita buat apabila kita bangun tidur? Adakah kita membaca doa-doa yang diajarkan Nabi SAW? Adakah kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW waktu kita bangun tidur? Ataupun yang first kali kita ambil sekali handphone, tuan-tuan, kita check notification Facebook kita, Instagram kita, Twitter kita, kan? Saya nasihatkan diri saya sendiri dulu, tuan-tuan, sebelum semua, kadang-kadang kita melebihkan dunia daripada segalanya. Betul tak, tuan-tuan? Handphone ni dunia kan? Bangun pagi kita check email, kan? Sebenarnya saya kongsi
beberapa sunnah Nabi SAW yang mudah dilakukan, yang mudah sangat dilakukan, yang mana kalau kita lakukan perkara tu kita dapat pahala. Antaranya dalam kitab hadis, kita dulu belajar dalam dalam kitab Bulughul Maram, Nabi SAW cakap apa? Apabila bangun daripada tidur tu, masukkan air ke dalam hidung dan keluarkan sebanyak 3 kali. Kerana apa? Kerana syaitan bermalam di lubang hidungnya, di persekitaran hidungnya pada waktu malam. So tuan-tuan, bila Nabi cakap macam ini, ia adalah satu suruhan. Suruhan kalau kita buat, maknanya suruhan daripada Nabi SAW. Kalau kita buat tu sunnah, kita dapat pahala. Bangun tidur, sebelum kita buat apa-apa perkara, kita masukkan masukkan air ke dalam hidung dan keluarkan 3 kali. Sebab itu adalah sunnah. Dan juga apabila kita bangun tidur, sebelum kita masuk tandas tadi tu, kita baca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, alladzi yang ahyana, hidupkan kami, ba'dama amatana, selepas kau mematikan kami. Maknanya kita tidur tadi, wa ilaihin nusyur, dan kepada dialah nanti kita akan kembali. Dengan membaca doa ini kita dapat pahala. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memberi banyak ganjaran kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita buat ni dapat ni, kita buat ni dapat ni, kita buat ni dapat ni, kita buat ni. Tapi kena bersumberkan daripada hadis yang sahih, dan juga ayat-ayat Quran, dan juga ijma' ulama. Kalau kita buat benda buat suka hati, kita rasa benda ni baik pun susah juga. Tapi kalau tak ada dalam hadis Nabi SAW, so banyak sangat hadis-hadis Nabi. Buka je kitab Al-Azkar. Contohlah kita ajar kitab Al-Azkar ni, dia juga memberi peringatan kepada kita, kepada diri saya sendiri khasnya. Banyak juga sunnah-sunnah yang saya terlepas nak buat. So bila saya baca, sebenarnya ada rupanya sunnah macam ini, ada rupanya sunnah macam itu. Ya. Sekarang ni kita dalam bab memuji Allah SWT. Tuan-tuan, saya pasti seluruh dunia berada dalam keadaan sangat risau, gentar, nak keluar tak boleh, kan? Ada pergi pasar, tengok pasar barang semua habis. Susah tuan-tuan, susah. Dan dia affect seluruh pekerjaan di dunia ni. Ada yang abang Grab jumpa saya cakap, pergi airport Ustaz, kosong airport, tak ada orang dah. Diorang pun nak kena cari makan tuan-tuan. So memang sekarang ni adalah waktu kita diuji oleh Allah SWT. Saya rasa dengan ujian yang sangat besar. Tapi kita balik kepada surah tadi yang kita baca, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Bertasbihlah dan memuji Allah SWT, dan juga kita minta ampun kepada Allah. Ni 3 ni, maknanya 3 kena ada sama-sama kan. Kita tasbih, subhanallah, kita memuji Allah SWT, alhamdulillah. Lepas tu kita kena istighfar kepada Allah SWT, astaghfirullah wa atubu ilaih. Tuan-tuan, nikmat Allah bagi, mungkin kita kurang nak menghargai. Allah bagi ujian sedikit, Allah bagi ujian macam ni, supaya apa? Supaya kita bertawad kepada Allah SWT. Kita doa kepada Allah SWT supaya Allah angkat balak ni, ataupun Allah angkat dengan secepat mungkin. Susah tuan-tuan. Pegawai-pegawai masjid terpaksa bekerja bertungkus lumus nak memikirkan macam mana cara untuk memberi ruang kepada jemaah untuk solat, tetapi juga nak kena jaga dia punya guide. Tak boleh dekat, tak boleh ada, nak kena ada social distancing, tak boleh salah. Saya tengok ada gaduh. Tak perlu, jangan gaduh-gaduh pasal benda ni. Kita ikut panduan-panduan yang telah dikeluarkan oleh MOH. Kita ikut irsyad-irsyad yang dikeluarkan oleh Office of Mufti. Dan juga saya pasti Mufti kita Dr. Naziruddin pun juga inginkan keluarkan segala irsyad ni dengan beliau ijtima', berbincang dengan kaki tangan dia, kaki tangan Office of Mufti. Dan saya rasa mereka sudah keluarkan dengan saranan irsyad yang baik. Kita sebagai orang awam tuan-tuan, kita jangan kecoh-kecoh. Walaupun ianya tidak
tidak memuaskan hati kita, tetapi saya pasti mereka dah berikan yang terbaik. Kita doakan mereka. Kita doakan semua untuk pegawai-pegawai masjid. Kita doakan untuk semua seluruh saudara seislaman kita. Saya pasti kita semua menghadapi, sekarang ni kita sedang menghadapi masa-masa yang sangat genting, sangat-sangat yang gentar tuan-tuan. Sebab apa? Dalam masa yang cepat tiba-tiba wabak ni menular ke sana ke sini, dan sampai kan, yalah, kita peminat bola sepak pun tak boleh tengok bola. Lepas tu bola terpaksa suspend dan sebagainya. Ala kuliah, ini dunia tuan-tuan, ini dunia. Tapi kalau kita berbalik, saya bukan cakap tuan-tuan lepas ni kita tasbih, tahmid saja. Duduk jangan campur dengan orang saja. Bukan. Kita juga ada hak kita sebagai seorang ayah. Kita ada juga hak kita sebagai seorang anak. Kita juga ada hak sebagai seorang isteri. Kalau kita kena pergi kerja. Kalau bos kata work from home, maknanya work from home. Kalau bos cakap jangan pergi kerja, okay, means jangan pergi kerja, work from home. Kita buat kerja kita di rumah. Jangan kecoh-kecoh. Dan saya pasti kita semua menghadapi masa yang sangat masa yang diuji lah. Sekarang ni memang waktu ujian seluruh dunia. And so kita ambil peluang ini untuk muhasabah, untuk kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita muhasabah. Dan at the same time kita jadi orang yang bertanggungjawab. Bertanggungjawab tu maknanya bukanlah kita setakat duduk bertasbih, duduk beristighfar saja. Tu yang tadi saya cakap, bertanggungjawab. Kita kena pergi kerja, kita pergi kerja. Kalau bos cakap jangan pergi kerja, kita tak payah pergi kerja. Work from home. Apa sekarang kan, macam-macam lah dia punya LOA lah, apalah dan sebagainya. Ala kulihal. So sebab apa tuan-tuan? Ramadan nak datang, nak cepat. Nak datang dan nak dekat dah. So kalau masalah ni masih berlarutan sampai Ramadan, tuan-tuan, dia akan pasti affect operation masjid-masjid Singapura. So kita tak nak benda ni berlaku, dan kita banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah mengangkat ujian ini dengan secepat mungkin, tuan-tuan. Betul. Agak letih tuan-tuan, letih bangun pagi dengar berita macam ni, sedih. Dan baru-baru ni kita terdengar, baru dapat berita yang Singapura juga ada kematian. Kita dengar ada kematian tu, kita jangan cakap dia ni memang patutlah apalah dan sebagainya. Tak boleh. Kita just patut bersyukur kepada Allah SWT benda tu tak jadi kat kita. Dan kita doa siapa yang meninggal tu, kita doa Allah terima taubat dia. Kita jangan cakap buruk pasal orang. Sebab apa? Kita juga mengharapkan doa daripada manusia, dan kita juga tak mahu kita dicakap benda-benda tak elok bila kita dah meninggal nanti. Okey. Sambung bacaan. Ketahuilah, mengucapkan pujian kepada Allah itu dianjurkan dalam memulai segala perkara penting, sebagaimana telah diungkapkan. Selain itu juga dianjurkan mengucapkan hamdalah setelah selesai makan, minum, bersin dan saat melamar wanita. Tuan-tuan, ni sunnah bila bersin ni tuan-tuan, mungkin kita dah tahu, cuma kita nak ingatkan lagi. Dulu bila kita dengar orang bersin, orang tu akan cakap apa? Alhamdulillah. Dah, sudah. Stop sampai situ. Sebenarnya sunnah bila kita dengar orang bersin, bila orang tu bersin dan dia cakap Alhamdulillah, menjadi sunnah bagi orang yang mendengar orang yang cakap Alhamdulillah tu cakap Yarhamkallah, semoga Allah merahmati kamu. Okay, contohlah saya A bersin, A cakap Alhamdulillah, B dengar A cakap Alhamdulillah, B cakap Yarhamkallah. Kalau dia lelaki. Kalau dia perempuan, Yarhamkillah. So kalau dia cakap Yarhamkallah, B cakap Yarhamkallah, menjadi sunnah lagi bagi si A tu untuk jawab Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Ini sunnah tuan-tuan, mendoakan antara satu sama lain, itu sunnah. Ya.
Juga ketika melakukan akad nikah dan setelah keluar daripada kamar kecil. Masalah-masalah ini akan dijelaskan dalam bab-babnya secara lengkap dengan dalil-dalil serta masalah-masalah cabangnya, insya-Allah. Namun doa yang perlu diucapkan setelah keluar dari kamar kecil sudah dijelaskan dalam babnya. Mengucapkan hamdalah juga dianjurkan ketika memulai menulis kitab seperti yang sudah diungkapkan. Begitu pula saat memulai pelajaran bagi para guru dan sudah memulai membaca bagi para murid, baik membaca hadis, fikih atau lainnya. Ungkapan paling bagus dalam hal ini adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau tuan-tuan perasan tadi pada awal kuliah saya ataupun awal video tadi, sebelum saya mulakan kuliah ini, saya mulakan dengan kalimah innal hamdalillah. Sesungguhnya segala pujian tu hanyalah bagi Allah SWT. Nahmaduhu wa nasta'inuhu. Hanya kita memuji dia, wa nasta'inuhu, kita minta pertolongan kepada dia. Tuan-tuan, adalah adab bagi seorang itu untuk berdoa juga, untuk mengucapkan kalimah Alhamdulillah. Apa ni Ustaz cakap ni? Okay. Adab untuk membaca doa adalah kita mulakan dengan pujian kepada Allah Subhanahu Taala. Ada hadis Nabi SAW dari Fadalah bin Ubad radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika Rasulullah SAW dalam keadaan duduk, masuklah seorang laki-laki. Kemudian oleh orang itu kemudian melaksanakan solat dan berdoa, ya Allah, ampunilah dosaku dan berikanlah rahmatmu kepadaku. Maka Rasulullah SAW bersabda, engkau telah tergesa-gesa. Wahai orang yang tengah berdoa, apabila engkau telah selesai melaksanakan solat, lalu engkau duduk berdoa, maka terlebih dahulu pujilah Allah. Nombor satu, pujilah Allah dengan pujian-pujian yang layak baginya dan berselawatlah kepada aku, yakni Rasulullah SAW. Kemudian berdoalah. Kemudian datang orang lain setelah melakukan solat, dia berdoa dengan terlebih dahulu mengucapkan pujian-pujian dan berselawat kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, wahai orang yang tengah berdoa, berdoalah kepada Allah, nescaya akan mengabulkan doa Allah. Amin. So tuan-tuan, kita faham disebabkan waktu yang sempit, kadang-kadang kita solat dekat tempat kerja kita ada time constraint. So kita tak boleh doa lama, kita tak boleh solat lama, kan. Tapi itu bukanlah satu penghalang bagi kita untuk memuji Allah SWT waktu kita berdoa. Tuan-tuan, kita minta dekat Allah bukan benda kecil, tuan-tuan. Bukan benda kecil. Selalunya apa yang kita minta kepada Allah SWT? Kesihatan, kekayaan di dunia dan di akhirat. Apa lagi? Syurga. Kita minta Allah ampunkan dosa kita. Itu bukan benda kecil, tuan-tuan. Benda besar. Benda besar. So kita bukan minta dekat kedai mamak tau, macam, ya Allah, macam biasa. Kan macam kita pergi kedai mamak, mamak macam biasa. Mamak ni tengok kita, oh ni budak ni tarik satu prata kosong satu, prata telur pas satu, kuah campur. Contoh kan. Ini bukan kita minta kat kedai mamak, tuan-tuan. Kita minta dekat Allah. Allah yang maha pemberi, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha menerima. So sunnah tu, tuan-tuan, kita berdoa jangan kelam kabut. Jangan kelam kabut. So pertama sekali bila kita nak berdoa tu, sunnah dia adalah memuji Allah SWT. Ustaz, macam mana nak puji Allah? Alhamdulillahirabbil alamin. Contoh senang, paling senang. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan semesta alam. Lepas tu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW tadi bagi dua gambaran. Satu, orang yang berdoa kepada Allah SWT tanpa mengucapkan alhamdulillah, tanpa memuji, tanpa berselawat ke atas Nabi, dia adalah orang tergesa-gesa. Dan lagi satu tu, orang tu dalam keadaan tenang, dia dalam keadaan tidak tergesa-gesa, dia memuji Allah, dia berselawat ke atas Nabi. Nabi cakap apa? Berdoalah, nescaya Allah akan kabulkan doa.
So tuan-tuan, ambil peluang pada waktu kita di dalam keadaan susah ini, kita ambil peluang untuk kita berdoa kepada Allah SWT. Banyakkan berdoa, banyakkan bertaubat kepada Allah SWT. Dan at the same time tadi saya cakap, kita ambil langkah-langkah berjaga-jaga. Kalau tak perlu untuk pergi tempat tu, jangan pergi. Kan sekarang government cakap apa? Jangan keluar negeri. Dah, that's it, jangan keluar negeri. InsyaAllah nanti keadaan bila dah selesai semua, kita nak pergi mana pergilah. Pergi Istanbul ke, pergi umrah ke, pergi mana-mana. Hatta sekarang nak pergi umrah pun dah tak boleh masuk. Kan sebab apa? Di Saudi juga mengambil langkah berjaga-jaga. So tuan-tuan, kita kena dengar cakap. Kalau kata tak ada solat Jumaat, tak ada solat Jumaat. Kita tak ada solat Jumaat, tapi ada solat waktu biasa, solat. Jangan pula, oh dah tak ada solat Jumaat, dah tak payah solat lah. Solat tetap wajib. Tapi sallu fi buyutikum, solatlah di rumah-rumah kamu. Sampailah nanti keluar perintah, dah boleh keluar, dah boleh solat macam biasa balik, solat. Jangan pula lepas ni tak pergi solat. Jangan pula tak pergi masjid lepas ni tuan-tuan. Ya, okey. InsyaAllah kita jumpa minggu hadapan dengan kita sambung lagi pada waktu minggu hadapan. Dan teruskan berdoa tuan-tuan. Nasihat diri saya untuk saya dan juga untuk semua yang menonton ni, untuk berdoa dan terus berdoa, mengharapkan keampunan, mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat ujian ini dengan secepatnya. Ya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum, tasbih kafarah dan surah al-asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.